akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat, para salihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada hari Jumaat yang barakah ini dan semoga dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Jadi Puan Amira dan Puan Darus dan bonda-bonda sekalian, pertamanya terima kasih dan saya begitu minta maaf banyak-banyak pada Bonda Ros terutamanya kerana saya beberapa kali tidak dapat memenuhi undangan dan bila Bonda Ros message semalam saya dah tertidur. Saya rasa bersalah sangat. Alhamdulillah ada pilihan masa dan saya pilih masa pukul 11 ni, alhamdulillah. Jadi sebelum saya nak sambung buku yang kita gunakan, Syurga yang Dirindui, bab yang ke-35, muka surat 170 tu. Terlebih dahulu saya nak bawa perbincangan ulama' bonda-bonda sekalian ya, berkenaan dengan kita masuk ke dalam syurga ni adakah disebabkan amalan kita ataupun disebabkan rahmat ihsan daripada Allah Jalla wa'ala ya. Ini kerana kalau kita perhatikan kepada hadis Nabi SAW dan juga ayatul Quran, ternyata dia ada maklumat yang kontradiks ataupun maklumat yang bercanggah. Kalau ikut hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya amalan kita ni tidak mampu menyelamatkan kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Lalu orang tanyakan Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, adakah termasuk dika wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, wala ana, ya walaupun saya sekalipun, illa an yataghammadani Allahu, kecuali saya ni telah dilimpahi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga terselamat daripada azabnya. Jadi berdasarkan hadis itu kita memahami amal yang kita lakukan sama ada namanya salat tahajud ataupun salat duha ataupun puasa Ramadan ataupun membantu orang miskin ataupun majlis ilmu yang kita hidupkan dari hari ke hari, ini semua tak mampu menyelamatkan kita daripada azab Allah. Okay. Tapi kalau kita perhatikan kepada beberapa ayat Al-Quran, ternyata Al-Quranul Karim menyatakan bahawa kita layak masuk ke dalam syurga Allah dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Okay, sebagai contoh ada satu firman Allah yang saya lupa ayat surah yang mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah syurga yang tinggi kedudukannya yang kami wariskan kepada orang uristumuha, yang kami wariskan disebabkan amalan-amalan yang kamu kerjakan. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita mewarisi syurga disebabkan amal-amal kita. Jadi sebenarnya macam mana? Adakah kita masuk syurga ni kerana amal yang kita lakukan ataupun kerana rahmat daripada Allah Jalla wa'ala? Maka di sini ada pelbagai pendapat ulama'. Atau saya pernah bincang ke benda ni Puan Amira, saya pun dah lupa dah. Belum Ustaz. Okey, baik. Kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama' ada pelbagai dan saya kira saya tertarik dengan dua ulasan ulama'. Pandangan yang pertama menyatakan tidak ada siapa pun betul bahawa kita tak mampu masuk ke dalam syurga melainkan dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Tetapi untuk mengundang rahmat Allah Ta'ala itu ia perlukan kepada amalan. Jadi kita perlu gabungkan antara kedua-duanya, ayatul Quran dan juga hadis Nabi SAW. Hadis kata tak boleh masuk syurga melainkan dengan rahmat. Quran kata
masuk syurga kerana amalan. Artinya apabila kita beramal, barulah kita dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Mustahil kalau kita sekadar duduk, solatnya pun malas-malas, salat sunatnya pun tidak sama sekali, puasa pun malas, ya. Artinya puasa Ramadan lah pun malas kita buat. Tiba-tiba kita mahukan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Itu mustahil. Mustahil kita dapat rahmat Allah kalau kita malas dan kita buat tak peduli je dengan perintah-perintah Allah. Tapi apabila kita buat amal-amal kebaikan, di samping kita doa kepada Allah, contohnya Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, suratul Mukminun, barulah benda itu boleh mengundang rahmat daripada Allah dan memungkinkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Itu satu. Dan yang keduanya, kita masuk syurga ni memang kerana rahmat daripada Allah. Asal masuk syurga ni. Okay. Tetapi apabila kita masuk syurga, kita memahami bahawa syurga ni dia ada darajat dia ada peringkat-peringkat, dia ada martabat-martabatnya. Ada orang yang syurga terlalu tinggi bagaikan bintang yang berada di langit. Okey. Jadi bila masuk syurga kerana rahmat Allah, tingkatan-tingkatan dalam syurga itu ditentukan berdasarkan amalan kita masing-masing. Jadi kalau amalan kita ni berkualiti tinggi, maka layaklah kita memasuki syurga peringkat yang lebih tinggi. Tapi kalau amalan kita tiada kualiti yang tinggi ataupun amalan kita terlalu sedikit, maka kita tiada peluang untuk memasuki syurga yang tinggi. Jadi masuk syurga tu asalnya kerana rahmat, tapi penentuan darajat dalam syurga itu berdasarkan amalan kita masing-masing. Jadi kita kena gabungkan kedua-duanya, rahmat Allah Ta'ala pun kita nak, dan dalam masa yang sama beramal pun kita mesti kerjakan dengan sepenuh hati kita. Jadi bonda-bonda yang dirahmati Allah, satu perkara yang mesti saya sebutkan juga, perkara kedua, iaitu amalan ini dan juga dosa ia terbahagi kepada dua nilai. Dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertamanya, amalan yang banyak daripada sudut kuantiti. Yang keduanya ialah amalan yang banyak daripada sudut kualiti. Jadi kita nak kedua-duanya kalau boleh, kuantiti dan juga kualiti. Tetapi kualiti lebih diberikan keutamaan. Sebagaimana bonda-bonda membaca ayatul Quran dalam surah Al-Mulk biasanya disebutkan, yang biasa orang tahu, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan kematian dan juga kehidupan ini untuk menguji kita semua, siapakah yang paling baik amalannya. Jadi paling baik amalan itu ialah merujuk kepada kualiti. Bukannya Allah Ta'ala kata ayyukum aksaru amala, siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Jadi di sini kita perlu memahami sebagai contoh, ya, saya buat satu contoh yang mudah. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas 10 ganda daripada Allah. Alif Lam Mim, kita dah dapat 30 dah pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jadi kalaulah kita membaca Al-Quran sebanyak 10 muka surat, bayangkan dah ada berapa ratus dah huruf yang kita sebut dan berapa ribu dah pahala yang kita dapat. Okey. Maknanya daripada sudut kuantiti, pahala yang kita dapat amat-amat banyak. Kalau kita membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, ya, kita mendapat pahala yang banyak bagaikan membaca 1 kali Quran, 1 kali khatam Al-Quran. Baik. Tetapi itu baru daripada sudut kuantiti. Yang kuantiti ini walaupun banyak, dia boleh dihapuskan dengan dosa yang kita lakukan. Dia tak kuat. Benda yang kuantiti ni, dia boleh dia tak semestinya kuat. Boleh jadi dia ialah meja yang baru kita beli dengan harga RM70, baru pakai sehari 2 hari dah roboh dah meja tu. Saya ingat saya beli meja dengan harga RM70 untuk study pada awal PKP. So bila PKP tu kita kena buat kerja di rumah, kita pun orderlah meja RM70. Bila sampai di rumah, pakai pun dah goyang. Malam yang pertama kita guna pasang tu pun dah goyang, dia tak kuat. Dan esoknya dah roboh dah. Okay. Jadi sebuah meja tapi dia tidak ada kekuatan dia. Itulah ibarat kalau amalan tu dia kuantiti dia banyak,
tak semestinya dia berkualiti. Yang kita mahukan ialah amalan yang berkualiti, yang mana walaupun kita mungkin tidak baca Quran terlalu banyak, tapi kita cuba memahami kehendak Al-Quran, kita cuba amalkan Al-Quran tersebut, maka ia merupakan amalan yang berkualiti tinggi. Mungkin pahalanya sama dengan orang lain ataupun lebih rendah pahalanya daripada sudut kuantiti. Tapi kualiti pahala yang kita dapat itu benar-benar tahan lasak. Ibaratnya, setelah saya beli meja RM70 yang terus rosak tak sampai satu hari itu, kami pun tekad tak apalah kita melabur, kita beli meja yang mahal sikit. Lalu di sini saya pun order meja yang harga 500 yang boleh buka kedua-dua sayapnya, kepaknya tu. Alhamdulillah, setelah 3 tahun berlalu, sekarang ni dah 3 tahun dah, masih lagi bertahan, sangat-sangat kuat. Kita letak barang banyak pun masih boleh bertahan, sangat kuat. Dan bila berlaku banjir di rumah saya pun, meja tu tak berkesan pun dengan, walaupun dia dah kena dia bahagian kaki meja. Meja tu dia tahan lasak. Sebab dia kayu yang jati, walhamdulillah. Artinya, yang kita mahukan ialah kualiti bukannya kuantiti. Kerana kuantiti ni dia boleh binasa pada bila-bila pun, dia tak ada daya tahan yang kuat. Tapi kalau kualiti, insya-Allah daya tahannya amat kuat, ya. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti kalau kita memberikan sedekah, A memberikan sedekah kepada orang yang dia tidak kenali, B pula dia mengutamakan sedekah kepada kaum kerabatnya. A tadi dia tak peduli pun kaum kerabat dia. Saudaranya hidup dalam keadaan miskin, dia buat tak tahu. Adik-beradik hidup dalam keadaan susah pun dia buat tak tahu, tapi dengan orang lain dia sibuk sedekah pada orang lain. B pula dia mengutamakan kaum kerabat dia. Dia utamakan adik-beradik dia yang hidup susah. Dia utamakan anak saudaranya yang baru kematian ayah. Jadi dia jaga benda-benda ni. Jadi yang B tadi yang menjaga kaum qarabah, dia telah membina pahala yang mempunyai kualiti yang amat tinggi dibandingkan dengan A, dia membina pahala yang banyak tetapi tidak ada nilai kualiti yang tinggi kerana dia tidak mempedulikan pun saudara maranya. Kecualilah kalau saudara maranya dah okey dah, hidup pun okey, adik-beradiknya pun okey, maka bolehlah dia tolong orang lain. Ataupun dia buat, sebenarnya yang paling baik dia dua sekali kita buat. Tapi masalahnya yang A tadi, dia tidak mempedulikan kaum kerabah dia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengok pada hadis Nabi pada bab yang ke-35. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 170. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu fil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya apabila seseorang kamu ini meninggal dunia, maka dibentangkan kepadanya tempat duduknya pada waktu pagi dan juga petang. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, jika dia terdiri daripada penghuni syurga, maka dia akan ditunjukkan kediamannya di syurga. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar, sekiranya dia penghuni neraka, maka ditunjukkan kepadanya tempat duduknya dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ta'ala yaumal qiyamah. Ini merupakan tempat dudukmu sehinggalah Allah Ta'ala membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Jadi itu dia punya hadis, ya. Tuan-tuan dan bonda-bonda dirahmati Allah. Jadi macam mana tu ceritanya? Satunya, hadis ini merupakan satu hiburan dan juga berita gembira untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana kita sentiasa ditunjukkan tempat duduk kita di syurga nanti. InsyaAllah bonda-bonda sekalian, ya, kita semua termasuk dalam golongan ini. Jadi kita tidaklah merasakan kesedihan, kesepian dalam kubur. Bukankah kita ada mendengar satu hadis Nabi SAW, jangan kita lewatkan pengebumian jenazah. Kenapa? Okay. Kalaulah jenazah itu merupakan jenazah yang tidak baik, ya zambillah, ma'azallah, maka jenazah kita tak elok menyimpan jenazah yang tidak baik di rumah kita lama-lama. Okay, satu. Tapi kalau jenazah tu jenazah yang baik, orang yang soleh, sebenarnya mereka tak sabar dah nak menikmati
satu ruangan nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di alam kubur itu. Jadi kita jangan menyeksa dia, penantian dia tak sabar dah. Walaupun kita bersedih dengan pemergian dia, tapi sebenarnya dia sedang bergembira di satu alam yang lain. Kalau dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jadi dia tak sabar nak pergi ke kubur, menikmati satu tamanan syurga ibu-ibu yang dirahmati Allah, benda-benda sekalian. Jadi dan apabila kita masuk dalam kubur, maka Allah Ta'ala pun akan menunjukkan kepada kita kediaman kita di syurga nanti. Dan begitulah dengan orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir terutamanya, mereka akan ditunjukkan tempat duduk mereka di dalam neraka. Hal ini bersamaan dengan surah Ghafir ayat 46, kata Allah Azza wa Jalla, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dibentangkan kepadanya, yakni kepada orang-orang yang jahat terutamanya Fir'aun pada waktu pagi dan juga petang. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Apabila berlakunya kiamat nanti, maka dikatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri, ke dalam sedahsyat-dahsyat azab. Jadi di sini, neraka tu ditunjukkan kepada mereka pagi dan juga petang di alam barzakh. Jadi ini satu benda yang begitu menakutkan. Sepanjang berada dalam barzakh itu mereka takut demi takut demi takut. Dan bila tiba hari kebangkitan, ketakutan itu sudah sampai ke tahap kemuncak. Manakala orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, syurga ditunjukkan pada pagi petang, menyebabkan kita tidak berasa ketakutan itu hilang dan kita merindui saat-saat untuk kita kembali ke kampung halaman kita, iaitu kampung halaman ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam berupa syurga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula kalau orang tu melakukan dosa, melakukan amalan dan dosa yang banyak, jadi yang mana kemungkinan mereka ni masuk neraka dahulu, baru masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita semua ni masuk syurga terus. Jadi ceritanya bagaimana kalau orang tu dia ada dosa yang banyak, menyebabkan dia kena masuk neraka dahulu sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi adakah dia akan ditunjukkan tempat apabila berada di kubur nanti, macam mana Allah nak tunjuk tempat yang mana satu pada dia? Maka kalau ikut Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah, ataupun nama penuhnya ialah At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, menyatakan hanya orang yang memiliki keimanan sempurna yang masuk ke dalam syurga terus diperlihatkan tempatnya di syurga nanti. Okey, satu insya-Allah kita. Bagi orang yang turut melakukan banyak dosa, khususnya dosa besar, dan berkemungkinan mereka masuk ke dalam neraka dahulu, maka mereka akan ditunjukkan kedua-dua tempatnya di syurga dan di neraka pada waktu pagi dan petang. Artinya kalau kita ni insya-Allah Allah tunjuk syurga je pagi dan petang. Tapi ada sebagian orang yang buat dosa yang besar banyak, dia orang yang fasik sebagai contoh, orang yang fajir sebagai contoh, dan dia masuk ke dalam neraka dahulu, maka Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan kedua-duanya. Tempat di syurga pun Allah tunjuk, tempat di neraka pun Allah tunjuk. Allahumma ajirna minan nar. Baik. Okey. Sama juga kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang baik, maka amal soleh kita akan bertukar menjadi orang yang amal soleh kita ni akan bertukar berupa jadi orang yang sangat tampan. Ya, orang yang sangat tampan dan orang yang sangat syegak, dan orang yang sangat syegak itulah akan menemani kita di kubur nanti. Ya. Berbeza dengan orang yang melakukan dosa besar yang banyak, mereka orang fasik, maka ada dua orang teman. Satu teman yang berwajah cantik, indah, dan satu lagi teman yang berwajah buruk, yang akan menemani mereka sampailah hari kebangkitan. Baik. Tetapi dan pendapat ini disokong oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi ada ulama lain seperti Al-Iraqi di dalam kitab Tarhut Tasrib, dan juga Abul Hasan Al-Mubarak Furi di dalam kitab Syarah Mishkatul Masabih berbeza pendapat. Mereka menyatakan walaupun pelaku dosa besar tu mungkin dia akan masuk ke dalam neraka sekalipun, Allah Ta'ala hanya tunjukkan tempat di dalam syurga sahaja kepada dia.
Kerana tempat dalam neraka tu dia sementara je, bukan lama. Maka sepanjang berada dalam kubur tu, walaupun mungkin satu masa nanti dia akan masuk neraka dahulu, Allah Ta'ala tidak tunjukkan tempat dalam neraka kepada dia. Allah hanya tunjuk tempat di syurga sahaja. Hadza maq'aduka, inilah tempat dudukmu, sehinggalah Allah Ta'ala bangkitkan kita pada hari kiamat nanti. Jadi insya-Allah lah ibu-ibu sekalian ya, kita termasuk dalam golongan yang mendapat berita gembira itu. Justru kita ingat bila bincang tentang azabul kubur, satu ketika Uthman bin Affan radhiyallahu an melihat berada di kubur dan beliau menangis sakan teruk, dan orang pun bertanyakan Uthman, wahai Uthman, kenapa saudara menangis apabila mengingatkan azab kubur tapi tidak bila mengingatkan azab neraka? Okey. Sebenarnya Uthman takut kedua-duanya, neraka pun dia takut, kubur pun dia takut. Tapi kata Uthman, kubur ini ialah destinasi awal. Yang mana kalau kita bahagia di kubur, bahagialah kita di hari akhirat nanti. Tapi kalau kita duka di kubur, dukalah kita di akhirat nanti. Sebab itulah Uthman bin Affan terlalu takut dengan kehidupan di alam barzakh ataupun alam kubur nanti, kerana di situlah penentuan bahagia ataupun celakalah kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian juga. Kemudiannya, Nabi SAW sentiasa melazimi doa yang perlu kita baca pada setiap kali salat, iaitu pada tasyahud akhir. Sebelum kita memberikan salam, ini bacaan yang mesti kita baca. Terutamanya ketika salatul fardu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah al-masihid dajjal. Jadi ini doa yang selalu kita baca. Kita baca. Bayangkan kalau setiap hari kita baca sebanyak 3 kali. 3 kali cuba darab dengan 3 kali darab dengan 300 hari. Bermakna dah berapa kali dah? 900 kali. Kemudian darab lagi dengan 10 tahun, dah 9,000 kali. Artinya kita telah membaca doa ini beribu kali. Saya pun tak faham kenapa doa ini perlu diulang. Kata ulama, ya, apabila kita, permintaan ini merupakan permintaan yang besar. Bila kita ulang juga, insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Jadi inilah antara doa yang mana kita minta dan kita tak dapat segera, iaitu bebas daripada neraka dan bebas daripada azabul qabr. Baik. Okay, selesai bab itu, saya nak tanya, ada soalan dulu ke bonda-bonda sekalian? Semua okey, Puan Amirah? Alhamdulillah, okey. Bersyuk dengar. Teruskan Ustaz. Okey. Sekejap je saya nak tanya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tanya, Ustaz cakap tadi doa sebelum salam tadi tu 3 kali. 3 kali ulang. Bukan. Maksud saya, bayangkan kalau kita baca doa tu 3 kali dalam sehari. Saya selalu lepas solat fardu tu memang bacalah. Masa sebelum salam. Sebelum salam. Maknanya 5 kali lah. 5 kali lah kan? Oh tadi tu Ustaz buat andaian lah ya. Yes. Okay. Kalau 3 kali saja pun dah 900 kali dah, dalam 1,000 kali dah setahun kan. Bayangkan kalau kita maintain setiap kali solat 5 waktu, 5 kali kita baca. Kena tolak jugalah waktu yang kita uzur kan. Okay. Tapi kalau kita baca lagi dalam solat sunat pun kita baca, dah berapa kali dah. Tapi Bonda Zaitun, kalau kita nak ulang doa tadi sebanyak 3 kali pun lagi baik. Ya. Kita boleh ulang sebanyak 3 kali ataupun kita baca doanya itu dan sambungan doa-doa yang lain. Kerana kita amat dituntut berdoa ketika tasyahud akhir. Terutamanya kalau kita tidak solat berjemaah. Oh ya. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, yang lain? Boleh? Okay. Seterusnya kita tengok pula bab yang ke-37, iaitu muka surat 181, usia penghuni syurga.
Hadis ini kita bagi siapa yang ada buku boleh tengok baris yang keempat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal. Hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Yadkhulu ahlul jannatil jannah. Ahli syurga akan memasuki syurga. Jurdan murdan mukahhalin. Dalam keadaan tiada bulu pada badannya, tidak berjanggut dan hitam matanya seakan-akan bercelak. Abna as-salasin atau salasin wa salasin, usianya sekitar 30 ataupun 33 tahun, dan ada riwayat yang lain menyatakan memang usia penghuni syurga itu ialah 33 tahun. Jadi artinya benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita umum dan saya tidak jumpa lagi hadis kod-kod ada yang membezakan antara usia lelaki dengan wanita. Kalaulah ada, saya minta maaf ya. Tapi standardnya lelaki ke wanita secara umumnya usianya sekitar 33 tahun. Baik. Itu satu perkara. Bagaimana pula kalau anak-anak yang meninggal masa kecil sebelum baligh, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, mereka kekal kanak-kanak di syurga nanti. Dan pendapat yang kedua pula menyatakan mereka pun dibesarkan sampai usia 33 tahun. Dan insya-Allah anak-anak yang meninggal dalam kandungan sekalipun, bila dah cukup 4 bulan ke atas, ataupun yang baru lahir dalam sehari 2 hari, dan baru lahir sebulan 2 bulan pun, mereka akan dibesarkan nanti jadi usia dalam 33 tahun dengan izin daripada Allah. Kerana dengan itu barulah mereka dapat menikmati segala keindahan yang berada di syurga Allah Azza wa Jal. Okay, baik. Jadi artinya kesemuanya dalam usia 33. Habis tu yang budak-budak yang ada di syurga tu macam mana? Yang ayat Quran dalam surah Al-Waqi'ah sebagai contoh, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dalam surah Al-Insan pun ada, dalam surah At-Tur berbunyi wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Ada dua pendapat ulama tentang kanak-kanak ataupun anak-anak kecil di syurga tu. Pendapat yang pertama menyatakan mana-mana anak yang anak-anak orang kafir terutamanya, dan termasuklah anak-anak orang beriman yang meninggal dunia sebelum baligh, mereka kekal kanak-kanak di syurga nanti. Ada ulama kata demikian. Tapi pendapat lain menyatakan tidak, mereka pun jadi besar umur 33 tahun. Cumanya yang kanak-kanak di syurga tu, dia bukannya anak Adam. Ia adalah satu ciptaan khas Allah Azza wa Jal yang berupa anak-anak Adam, tapi mereka bukannya manusia, bukannya keturunan anak Adam. Sebagaimana bidadari pun berupa kita, manusia, ada mata, ada hidung sama dengan kita, tapi mereka bukan kalangan anak Adam. Jadi pendapat kedua tu menyatakan anak-anak pun dibesarkan nanti jadi umur 33 tahun. Kalau betul, walhamdulillah. Baik. Kalau tak betul pun terserah pada Allah Azza wa Jal. Okay. Jadi itu bab yang kedua. Kenapa 33? Kerana 33 ialah umur kemuncak, umur yang penuh dengan semangat. Jadi umur kemuncak, umur yang penuh semangat, umur yang mana kita ada keinginan yang tinggi. Kalau umur tu lah umur 30 lebih ni, umur orang suka pergi berjalan, travel sana sini sebab dia ada kekuatan ya. Jadi itulah Allah Ta'ala kurniakan kita di syurga nanti bagaikan berusia 33 tahun. Baik. Itu yang kedua. Okay, sebelum masuk yang ketiga, ada juga saya buka screen lagi. Tak ada Tak ada, Ustaz. Puan, kita tamat pukul berapa? 12 Ya, Ustaz. Hari ni 17/2. Bab yang ke-78, tiada lagi kematian. Jadi hadis yang kita nak bincangkan ini nak sebutnya tak ada dah mati. Penghuni syurga tak mati, penghuni neraka pun tak mati. Okay, apa hadisnya? Saya bacakan terjemahan dia terus, benda-benda sekalian. Nanti kematian akan dibawakan dalam bentuk seekor kibas berbelang-belang hitam dan putih. Lalu ada satu penyeru pun memanggil, wahai penghuni syurga,
Ramai penghuni syurga pun tengok, dongak ke arah orang yang menyeru tadi. Maka penyeru pun bertanya, hal ta'rifuna hadha? Adakah anda semua kenal apakah ini? Yang kambing tadi. Kambing dalam bentuk berbelang-belang, itulah maut sebenarnya. Maka penghuni syurga menyatakan, kami kenal, na'am hadzal maut. Ya, inilah kematian. Okay, baik. Kemudiannya ditanyakan pula pada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, adakah kamu kenal apakah ini? Mereka menyatakan, na'am hadzal maut. Ya, kami kenal, itulah kematian. Maka penyuruh tadi pun berkata, kematian yang dibawakan dalam bentuk kambing yang berbelang-belang tadi pun disembelih, mati. Kemudian suara tadi pun berkata, wahai ahli syurga, kehidupan yang abadi tiada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kehidupan yang abadi tiada lagi kematian. Walau macam mana pun, sakit macam mana pun, tiada lagi kematian. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalidh. Kematian mendatangi penghuni neraka daripada pelbagai sudut, namun mereka tetap tidak mati-mati bagaikan bangkai yang bernyawa. Okey, baik. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, ada satu perkara yang pelik ialah apakah maksud al-maut itu sendiri? Al-maut ataupun kematian itu apa maksudnya? Kerana apabila al-maut didatangkan dalam bentuk kibas ataupun kambing yang berbelang-belang tadi, malaikat bertanyakan penghuni syurga, hal ta'rifuna hadha? Adakah anda semua kenal apakah ini? Penghuni syurga menyatakan, na'am hadzal maut. Ya, kami kenal, itulah kematian. Dan bila ditanyakan kepada ahli neraka pun sama, hal ta'rifuna hadha? Kenalkah anda siapakah ini? Apakah ini? Mereka menjawab, na'am hadzal maut. Ya, kami kenal, itulah kematian. Jadi kematian ni, al-maut sendiri, apa maksudnya benda-benda sekalian? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan al-maut ialah amrun i'tibari. Okay, amrun i'tibari. Apa maksud amrun i'tibari? Iaitu dia wujud tapi bukan wujud dalam bentuk fizikal. Dia hanya wujud dalam bentuk perasaan ataupun macam mana ya, contoh. Kita dapat cabutan bertuah. Islam boleh tahan juga cabutan bertuah. Kalau kita menyimpan dalam satu akaun tu, maka cabutan bertuahnya boleh dapat hadiah paling special, RM1 juta boleh dapat. Yang kedua boleh dapatlah harga kereta Mercedes, siapa tak ingat dah. Contohlah, orang tu menang RM1 juta. Okay. Bila menang RM1 juta, maka timbullah perasaan gembira dalam diri dia. Jadi perasaan gembira dalam diri dia tu, adakah benda yang kita boleh nampak gembira tu bentuknya macam mana? Empat segi ke, bulat ke, lepeh ke, bujur ke? Tak boleh nampak benda-benda sekalian. Gembira ialah satu perasaan yang terhasil apabila kita mendapat satu perkhabaran yang menggembirakan. Itu sahaja. Dan ia bukannya ada bentuk-bentuk tertentu, bulat ke, lepeh dan sebagainya, tak ada. Okay, baik. Itu satu. Begitu juga apabila kita berasa takut. Kita duduk di satu jalanan yang gelap, takut ada bunyi macam-macam, kita takut ada orang jahat datang rompak kita, kita berdebar-debar. Adakah perasaan takut itu boleh kita nampak? Tak boleh nampak. Ia terjadi apabila kita rasa bimbangkan sesuatu. Timbullah perasaan takut. Begitu juga dengan kematian, kata ulama, ia merupakan amrun i'tibari, artinya sebagaimana roh berada dalam badan kita, kita dianggap sebagai hidup. Boleh tak kita cerita macam mana hidup tu, bentuk bulat ke bentuk macam mana? Kita tak boleh cerita. Dan apabila roh tu keluar daripada badan kita, dikeluarkan oleh beberapa orang malaikat yang dikepalai oleh malakul maut, maka bila roh tu keluar sahaja, kita pun meninggal dunia. Boleh tak kita tunjukkan kematian itu bentuknya macam mana? Tak boleh. Bila keluar je roh daripada badan kita, kita meninggal. Itulah al-maut. Amrun i'tibari. Tapi benda-benda dirahmati Allah, ada juga ulama yang menyatakan bahawasanya kematian al-maut itu ialah amrun wujudi. Benda yang nampak. Ya, benda yang nampak. Seakan-akan malakul maut apabila datang nak cabut nyawa kita, dia guna satu alat. Alat itulah yang dinamakan sebagai al-maut. Alat itulah yang akan mencabut nyawa kita, benda-benda sekalian.
Jadi dia merupakan amrun wujudi, memang betul-betul wujud, ada fizikalnya macam mana. Ia merupakan satu senjata yang digunakan oleh malakul maut untuk mencabut nyawa orang lain. Maka sebab itulah bila malaikat bertanyakan penghuni syurga dan neraka, hal ta'rifuna hadha, kenalkah kamu apakah ini? Dan kita pun jawab kenal, kerana kita pernah melihat alat tersebut ketika kita menemui ajal kita. Jadi ada ulama yang faham demikian. Dia maknanya bila nak mati tu Allah buka hijabnya, benda-benda sekalian. Antaranya ialah kita dapat melihat ruh kita sendiri yang keluar daripada badan kita di saat kematian. Ya. Sebab itu apabila Nabi SAW pergi ziarah Abu Salamah radhiyallahu an yang baru saja meninggal dunia, yang masa tu mata Abu Salamah terbeliak ke atas, dan Nabi pun tutup mata Abu Salamah seraya berkata, inna ruh, macam mana hadis yang saya lupa dah, ruh akan diikuti oleh pandangan mata. Artinya bila ruh tu keluar daripada badan kita, mata kita mula tengok ruh dan kita terkejut dengan fenomena yang selama ni kita dengar je cerita, kali ni kita nampak sendiri ruh keluar daripada badan kita. Okey. Jadi masa itulah kita nampak bentuk ruhnya macam mana, dan kemungkinan bentuk ruh tu sama sahaja dengan bentuk fizikal kita, benda-benda sekalian. Jadi sebab itulah mata orang yang meninggal dunia dia terbuka. Maka sebab itulah kita mesti menutup mata mereka sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tak betul lah kalau orang kata orang mati matanya terbuka tu mati tak sampai hajat ke, itu kematian orang tak baik ke, itu tak betul. Kerana memang standard orang meninggal dunia, mata mereka akan terbuka. Okay. Jadi saya rasa saya tak perlu panjangkan lagi bab itu. Saya buka sekali lagi sebab saya suka kalau ada sebarang perbincangan untuk bab ini. Silakan Bada. Ustaz, okey. Ustaz kata amrun iktibari itu tadi, apa yang saya faham, dia adalah satu macam contohlah sifat yang kita diiktibarkan sahaja, kita tak boleh nampak. Contoh macam kita makan, dia sedap tu tak nampak. Macam itulah. Yes. Okey. Betul. Ada soalan lagi ke? Siapa nak tanya? Silakan. Ini ada yang okay. Merah sebab ada satu amrun iktibari yang berlaku sekarang pada saya puan. Okey. Itu saya mengantuk sekarang ni. Mengantuk tak nampak Ustaz. Mengantuk tak nampak. Mungkin boleh nampak melalui muka yang kepenatan. Saya tidur dalam terlalu sedikit semalam. Adalah urusan saya. Jadi kalau benda-benda bercakap sekali, jadi bolehlah menghilangkan amrun iktibar yang namanya na'sun ataupun mengantuk ni kan. Masya-Allah. Tak tahu jemaah-jemaah lain ngantuk ke apa? Senyapnya ni. Masya-Allah. Diam je benda-benda ni. Tak ada ngantuk. Kusyuk. Jemaah tak takut, jemaah tak ngantuk, jemaah takut Ustaz. Itulah pasal. Dia bahaya mengantuk ni benda menerus. Betul. Ialah kita masa kita mengajar tu boleh jadi tertidur. Dan saya pun bimbang saya tercakap benda-benda yang bukan-bukan. Tiba-tiba cakap benda yang melalui tempat lain. Tapi insya-Allah saya okey je insya-Allah. Cuma kalau boleh nak dengarlah suara daripada bonda-bonda ya. Kusyuk dengar. Okey. Puan Amirah lah. Saya apa ni? Pertama kali dengar amrun iktibar ni sebab saya belajar tajwid pula tauhid sifat 20. Itu saya baru tahulah masa tu. Bila Ustaz sebut tu okeylah. Ya memang itu biasa dalam pengajian tauhid lah biasanya amrun iktibari ni. Ustaz lama tak masa waktu kita nak membuka nafas tu kita nampak ruh kita sendiri tu, lama tak Ustaz masa dia? Ataupun berlainan masing-masing seseorang? Saya
tak ada maklumat tentang tu bonda, lama ke sekejap ke. Logiknya sekejap lah sebab bila roh tu keluar, kita dah tak bernyawa dah kan. Jadi sepanjang ada nyawa hujung-hujung tu, yang tu kita boleh nampak. Tapi kita nampak dan kita tak boleh nak cerita dah pada orang sebab kita dah meninggal dunia dah. Kalau kita boleh cerita pada orang tu, masa tu lah kita nak cerita dah lah buat maksiat. Janganlah buat benda tu, janganlah buat benda ni, solat je banyak kan. Tapi tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam bonda. Kita bercakap bila orang tengah nazak kan Ustaz. Tapi kalau katalah pesakit dia meninggal. Selalunya sekarang ni kan doktor dia punya tu bila nampak je heartbeats. Especially kalau patient datang dah tenat ke apa kan dia tertidur kan. So masa tu kita memang tak nampak Ustaz. Tahu-tahu je dah meninggal. Macam arwah suami saya kan. Tahu-tahu je nurse tu datang. Makcik dia kata, pakcik dah tak ada. Saya pun sebab dia memang tak ada reaction langsung kan. Jadi kita tak tahu lah Ustaz. Tak tahu, tak sedar bila arwah tak ada. Okey kan. Bila arwah suami tak ada bonda? Tahun lepas. Tahun lepas. Meninggal sebab sakit ke ataupun? Dia kena infection selepas dia buat operation tu. Jadi doktor kata antibiotik dah 3 jenis antibiotik. Tak boleh lawan dengan virus tu. Jadi doktor tidurkan dia. Sebab orang kata macam nak bagi dia rest lah kan. Betul. Jadi tapi kita banyak tak tahu pasal medical ni kan sebab malam tu ada bunyi macam-macam sebab my husband dia punya semua dah macam sangkut letak kat gadget macam-macam kan. Jadi malam tu nurse tu ada satu alat ni dia berbunyi tau. Tapi dia bukan sangkut dekat jantung dia. So bunyi tu bising dia pun macam nurse tu tendang je alat suruh diam. Jadi saya pun tengok je lah kan sebab kita tak tahu. Lepas tu pagi tu baru dia cakap suami puan dah tak ada kata dia. Jadi tak adalah orang kata nampak yang macam Ustaz cakap tu kan. Tapi orang kata saya bersyukur jugalah sebabnya kata ada doktor yang kat sini tu dia cakap sebelum ditidurkan tu kita dah suruh dia mengucap. Dia kata macam tu Ustaz. Kan Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita doakan yang baik untuk arwah suami insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Tapi itulah macam Ustaz cakap lah sebab saya pernah nampak ada setengah orang dia akan makan masa lama tau Ustaz. Amin dekat 2-3 jam dalam nazak dia tu kan dia tercungap-cungap. Jadi anak beranak dia kata susah. Kami tengok je lah kan. Tapi memang Ustaz dia daripada kita expect dia sakit daripada pagi tu masa tu dia dah macam pandang ke atas macam dah breathing dia dah kuat kan. Tapi dia bertahan juga Ustaz sampai tengah hari. Maknanya lama ni kan. Setengah orang sekejap je Ustaz kan. Ya, ada yang lama, ada yang sekejap Itulah. Macam bonda sebut tadi lah, tiba-tiba dia meninggal kan, tak sedar. Tak sedar. Maknanya, Tapi apa yang kita maksudnya sekarang ni saya rasa saya faham lah kan macam ibu-ibu yang dalam dia pun kami tengah menghayati apa yang Ustaz cerita kan. Nak serap lah, nak lebih memahami macam tu lah Ustaz. Terima kasih. Suami bonda meninggal umur berapa boleh saya tahu? 67 Ustaz. 67. Bonda pun umur lebih kurang sama juga? Ya. Dia tua 2 tahun je dari saya. Oh, bonda 65 sekarang Ya. 65 maknanya lahir tahun 57? 58? Suami saya 54, saya 56. Tak apa, gitulah. Okey. Barakallahu fikum, insyaAllah. Dia bila bonda sebut tadi berkenaan dengan kematian suami, saya mengisafi satu ayat Al-Quran dan saya pun ayah saya pun dah meninggal dalam usia 62, meninggal mengejut dalam keadaan dia sihat, Alhamdulillah. Jadi ada ayat Quran tu kalau bonda tengok dalam surah Al-Isra', saya lupa ayat yang keberapa tapi rasanya 20 lebih kot. Surah Al-Isra' tu dia muka surat ke-3, ke-5 macam tu, ayat tentang berbakti kepada ibu bapa yang ada doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Okay, dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang daripada ibu bapamu sudah mencapai usia tua
ataupun kedua-duanya. Okey, nampak apabila salah seorang daripada kedua ibu bapamu mencapai usia tua, au kilahuma, atau kedua-duanya mencapai usia tua. Okay, jadi ayat itu kata ulama, kenapa Allah Ta'ala sebut apabila salah seorang, kemudian baru Allah sebut atau kedua-duanya. Kerana ulama menyatakan mengikut realitinya, ramai orang yang mana dia kebanyakan pasangan ataupun banyaknya kita jumpa payah kita nak jumpa yang dua-dua masih ada sampai usia tua. Begitu. Mungkin ada kalau kita tengok Tun Mahathir dengan isterinya masih lagi bersama, ya, betul. Perdana Menteri kita pun sama, mantan Perdana Menteri kita pun sama, masih lagi bersama. Tapi kalau kita tengok mantan Perdana Menteri kita dulu, Abdullah Badawi, ya, beliau pun kematian isterinya, kemudian berkahwin yang baru. Okey. Jadi mak saya pun kematian suami, tinggal mak, dan kita jumpa ramailah ibu tunggal, bapa tunggal, ya, kita jumpa ramai. Jadi ceritanya payah juga kita nak jumpa yang kedua-duanya bertahan sampai usia tua. Datuk saya sendiri pun dia kahwin dengan seorang yang bernama Maryam, dapat 3 orang anak, yang Maryam tu meninggal dunia. Kemudian ada kahwin pula yang nama Aisyah, dapat dalam 7 orang anak kot, yang sudah tu mak saya, dan tak lama kemudian nenek saya pun meninggal dunia. Tinggal tok saya seorang dalam usia tuanya. Okey, baik. Jadi ini satu perkara yang perlu kita insafi, bonda-bonda sekalian. Dalam keadaan, kasih banyak bonda Rafizah, ya. Dalam keadaan beginilah saya pun cukup insaf. Sama ada saya pergi dulu, ataupun isteri saya pergi dulu, ataupun kami ada peluang untuk hidup bersama-sama di alam tua dan kemudian barulah meninggal dalam usia yang tidak berjauhan. Ada kan orang yang dia suaminya meninggal ni, minggu depan isteri pula meninggal. Ada juga yang meninggal serentak pun ada juga, kemalangan ke dan sebagainya. Tapi ceritanya biasanya mesti seorang je tinggal kemudiannya. Seorang lagi dia meninggal kan. Mak mertua saya pun meninggal masa isteri saya berusia 3 tahun lagi. Dia dah meninggal dah. Saya tak sempat pun jumpa dengan mak mertua, tapi alhamdulillah setiap hari saya mendoakan beliau dan saya sentiasa bersedekah atas nama ibu mertua, ya. Baik. Bonda Zubaidah, silakan. Ke Bonda Zubaidah hanya tertekan yang tangan tu? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, izinkan saya untuk buat penutup. Okey, Bonda Siti Ruqayyah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, ada tak ayat-ayat atau surah Quran yang sesuai dibaca semasa keadaan orang sedang nazak? Ada tak ayat ataupun doa ataupun ayat Quran lah, surah-surah boleh kita baca selain pada Yasin lah? Terima kasih. Setakat yang saya tahu Bonda Ruqayyah, tak ada ayat Al-Quran yang khusus dibacakan untuk orang yang berada dalam keadaan nazak, tidak ada. Jadi kita boleh baca apa sahaja ayat Al-Quran. Yasin tu antara salah satu ikhtiar. Tapi paling baik kita bacalah mana ayat Quran, zikir, doa. Dan kita mungkin boleh berdoa mewakili orang yang sakit. Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah kami, niat dia sekali, dalam menghadapi sakaratil maut au ghamaratil maut. Sebab sakaratil maut ni dia bukan isu kematian tu. Mati tu nak tak nak memang kita akan mati. Kita tak ada pilihan. Sebab kematian bukan bererti perpisahan selama-lamanya. Kematian bererti berpindah ke satu alam yang lain dan mereka menunggu kita untuk bertemu di alam lain tersebut. Okey, baik. Jadi kita berdoa agar mereka selamat daripada sakaratil maut. Sakarat bererti belitan-belitan syaitan di akhir kehidupan. Jadi di situlah syaitan cuba mengganggu kita di akhir kehidupan kita ni. Masa itulah kita akan berperang. Sebab itulah penting untuk kita berdoa, kita berzikir, kita talqin, sebut dia la ilaha illallah supaya dia ingat pada Allah. Tapi jangan banyak kali. Dia sekali cukuplah. Sekali, kemudian dia tak meninggal lagi. Kemudian kita nampak dia nazak sekali lagi, kita ucap sekali lagi la ilaha illallah. Cukup. Jangan paksa dia sebut banyak kali. Jadi yang pentingnya kita baca Quran tu bagi dia tenang,
dia ingat bahawa dia ni hamba Allah dan dia jauh daripada syaitan. Baik. Bonda yang dirahmati Allah, saya dulu pun takut bila sebut pasal kematian ni. Tak ada siapa yang tak takut. Tapi takut saya ni takut yang macam-macam. Takut memikirkan soal kalau saya meninggal, siapa nak jaga isteri dan anak-anak saya. Okay. Kalau saya meninggal, bermakna isteri saya menanggung hutang seorang diri. Hutang rumah, hutang kereta. Dia tanggung seorang-seorang dia. Dan anak-anak kami pun dia tanggung sepenuhnya. Itu yang saya duk fikir, ya Allah macam mana ni. Tapi sebenarnya tak perlu kita fikir benda tu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dekat-dekat mati nanti, malaikat selalu bagi semangat pada dia, Allah takhafu, jangan takut. Yakni jangan takut menghadapi kematian, wala tahzanu, jangan bimbang meninggalkan keluarga yang masih hidup, wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'adun, dan malaikat memberikan khabar gembira tentang syurga yang dijanjikan. Artinya dah berapa ramai dah para suami meninggal dunia, ya, dah berapa ramai dah, dan isteri, anak-anak boleh hidup dengan baik. Sekarang kita kena serahkan keyakinan bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jal. Dan satu lagi, saya begitu rasa seronok apabila kawan saya sebut ramai orang mati tapi mati dalam keadaan yang mudah. Ada seorang ulama dia tengah mengajar hadis dan dia pun baca satu hadis Nabi SAW, man akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya, kalau hadis penuh, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Jadi ulama tu baru je baca man akhiru kalamihi la ilaha illallah, terus terjeropok meninggal dunia. Jadi ini Masya Allah, ada orang yang meninggal tu cukup mudah. Dia tidak menghadapi sakaratul maut sebagaimana orang lain. Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Dan kita pun tahu bagaimana ada seorang guru Quran muslimah dalam tahun lepas sedang mengajar Quran. Tengah mengajar Quran tu tiba-tiba meninggal dunia. Masya Allah. Ada seorang khatib sedang berkhutbah Jumaat. Tengah khutbah Jumaat jatuh. Orang bagi bantuan kecemasan. Dia meninggal dunia. Ada orang meninggal dalam salah, ada orang meninggal sedang menuntut ilmu, ada orang yang meninggal dalam keadaan tidur. Semua ini dipermudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pentingnya kita kena selalu doa pada Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Baik. Oh, ada juga kawan bapa di sini Macam mana saya nak baca chat kat sini? Ustaz, minta tolong ulang balik. Allahumma inni. A'inni. Allahumma a'inni. Boleh benda Rukayah, cuba benda ikut. Allahumma inni. A'inni, bantulah saya. Yang lain mudahlah. Ala sakaratil maut. Ala sakaratil maut. Ngerti Ustaz? Sama. Ya benda-benda. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah daku. Yang lain seterusnya mudah. Ala sakaratil maut, dalam menghadapi sakaratil maut. Dan doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, itu mesti. Dan akhirnya benda-benda sekalian, ingat tak Nabi sebut siapa yang mendoakan saudaranya, siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu pun tentang doa tersebut, maka malaikat berkata untuk menjua. Untuk menjua. Jadi untuk memudahkan kehidupan kita di dunia ini, supaya kita pun mudah menghadapi kematian nanti, supaya Allah Ta'ala mengampunkan kita, kita mesti doakan saudara-saudara kita yang telah pun meninggal dunia dan juga yang masih hidup. Kalau doa yang orang dah meninggal dunia, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, Tuhan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam bab keimanan, yang telah pun meninggal dunia itu. Ampunkan mereka. Dan doa Nabi Ibrahim ini amat penting. Benda-benda boleh tengok dalam surah Ibrahim. Doa terakhir Nabi Ibrahim dalam muka surat kedua terakhir kot. Surah Ibrahim tu, Rabbana ghfirli wa liwalidayya, Tuhan ampunkanlah, Tuhan kami ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku,
walil mu'minina, dan dosa seluruh orang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari hisab nanti. Artinya kita kena selalu doakan saudara-saudara kita ni, insya-Allah malaikat pun kata semoga awak pun macam tu, diampunkan dosa oleh Allah, dimudahkan pada hari penghisapan nanti, dimudahkan saat kematian dan sebagainya. Jadi ini benda yang perlu kita sentiasa lazimi, bonda-bonda sekalian ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, saya ada satu perkara sebagai akhir. Saya fikir ini merupakan satu kesilapan saya selama ini. Kita faham, kita mendoakan saudara kita, maka Allah Azza wa Jal akan berikan banyak kebaikan pada kita. Malaikat pun doa semoga awak pun dapat benda yang sama. Tapi sebenarnya siapakah orang yang paling patut kita doakan secara lebih banyak dengan bersungguh-sungguh? Yang mana kalau kita doakannya pastilah Allah memberikan barakah yang banyak kepada kita. Tidak lain dan tak bukan ialah ibu bapa kita sendiri. Saya pun duduk seorang aku ni doa daripada mak ayah selalu saya doakan. Setiap kali solat boleh kata saya doakan. Solat fardu saya doakan. Dalam bab solat sunat pun saya doakan. Selalu doa. Tapi saya fikir sepatutnya saya ni ada doa yang lebih banyak lagi. Kalau boleh 100 kali setiap hari. Rabbi ghafirli wali walidai. Tuhan ampunkanlah daku dan juga kedua ibu bapaku. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan kasihlah mereka berdua. Disebabkan mereka lah yang menjagaku sudah di kecil. Saya yakin kalau kita selalu doakan ibu bapa kita ni, malaikat lagi-lagilah mendoakan kita. Semoga awak pun mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah kerana awak suka mendoakan ibu bapa awak sendiri. Wallahualam. Sebelum saya serahkan pada Puan Amirah, ada 2-3 mesej yang masuk tu, tapi saya tak tahu macam mana nak tengok di handset ni. Saya bacakan soalan. Puan Amirah, silakan. Okey, ni Bunda Nuri ni tanya, kalau kita baca Allahumma hawin alaina fi sarakatul maut tu, boleh tak? Boleh. Okey. Ada lagi soalan tak? Okey, tak ada, itu je masa ni. Ustaz, okey, kalau Ustaz kata macam kita doakan ibu bapa, macam saya sebagai seorang isteri, siapa dulu yang saya perlu doakan, suami atau ibu bapa? Kesemuanya. Puan Amirah, tidak ada panggil apa? Yang ni kita doa, yang ni kita tak doakan. Tak ada. Orang yang paling penting dalam kehidupan kita siapa? Yang paling penting ialah ibu bapa, suami isteri, anak-anak. Ini yang paling rapat. Tak ada orang boleh lawan. 3 ni, ibu bapa, suami isteri, anak-anak, tak ada siapa boleh lawan. Adik-beradik pun tak boleh lawan. Okay. Ada masa ibu bapa lebih diutamakan daripada suami dan juga isteri. Ada masa. Ada masa suami dan isteri lebih diutamakan daripada ibu bapa. Dia tak konteks. Kalau tanggungjawab, suami lebih bertanggungjawab menjaga isteri daripada menjaga ibu bapa. Okay. Tapi kalau ibu bapa sakit, dua-dua kena bertanggungjawab lah. Ceritanya, keutamaan suami ialah kepada isteri. Keutamaan dia. Bukannya bila mak ayah duduk pelekik isteri, dia pun buat tak tahu je, tak boleh. Dia kena pertahankan isterinya. Okay. Walaupun keutamaan isteri ialah pada suami, tapi tidak dalam semua perkara. Ibu bapa yang menjaganya sedari kecil, yang salin pampersnya, yang uruskan segala-galanya. Okay, jadi dia, maknanya masing-masing ada bahagian. Maka ibu bapa, suami isteri, anak-anak, inilah yang paling rapat. Saya pun memang tak tinggal doa untuk anak, doa untuk isteri tu. Terutamanya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini memang doa kita lah. Ya. Allah A'lam. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita nak tutup kuliah, Ustaz. Alhamdulillah hilang mengantuk saya. Tak ada kot, tak ada. Okey, ada soalan lagi? Okey. Silakan. Ustaz, saya nak kongsi, kalau boleh Ustaz ada respon lah ni berkenaan dengan surah yang ditanya oleh Puan tadi berkenaan dengan surah untuk doa untuk orang yang nazak, Ustaz ya. Jadi surah
surah yang untuk orang nazak lah yang kita bacakan untuk orang yang nazak. Mm-mm. Saya ada dapat makluman dah untuk boleh Ustaz respon lah berkenaan dengan surah Ar-Ra'd Ustaz. Ar-Ra'du yang sebut tadi Ya. saya perasan. Surah Ar-Ra'du dibacakan untuk orang yang nazak. Ya Ustaz. Setakat saya tahulah puan, tidak ada surah yang khas. Tanpa menafikan dia ada cadangan-cadangan daripada orang-orang tertentu. Dan cadangan orang ni kita tidak boleh terima dalam bab ghaib sekiranya tidak ada hadis. Jadi kalau benda-benda yang ghaib ni contohnya ada orang cadang. Bila ada orang meninggal, kita ambil, kita kepal-kepal tanah, kita baca surah Al-Qadar, kita pun letak di kubur tu dalam 2-3 ketul tanah-tanah kita dah kepal-kepal tu kita letak di kubur dengan baca surah Al-Qadar untuk selamat daripada azab kubur. Benda macam tu tak boleh kita dakwa demikian. Kerana dakwaan tentang benda ghaibiat mesti datang daripada hadis Nabi SAW. Tak boleh kita memandai-mandai. Jadi berkenaan surah Ar-Ra'du tu, setakat saya maklum tidak ada dalam hadis Nabi. Ia hanya cadangan orang tertentu yang kemungkinan tidak tepat. Wallahualam. Saya tak berani nak komen lebih. Kalau ada hadis kepada hadis Nabi lah. Ustaz. Jadi tidak bersandar kepada hadis Nabi lah begitu. Ya, betul benda. Assalamualaikum Ustaz. Okey, benda. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Ustaz kadang-kadang kan nak menghafal ayat-ayat tu macam-macam ayat nak dihafal. Kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu je boleh tak? Ya Allah Tuhan ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, kawan-kawanku. Boleh tak Ustaz? Boleh sangat bonda. Apabila bonda lebih memahami doa tu dalam bahasa Melayu, maka lebih baik berdoa dalam bahasa Melayu. Tapi kalau bonda faham kedua-duanya, bahasa Arab dan bahasa Melayu, dan bonda boleh hafalnya Arab, maka lebih baik dalam bahasa Arab. Tapi sekarang ni bonda kata payah nak hafal dalam bahasa Arab, tak begitu menghayati, maka doa je dalam bahasa Melayu. Boleh ya? Boleh sangat. Apa Ustaz, kita nak baca macam-macam ayat nak dibaca. Jadi kalau bahasa tu senang je. Boleh? Sama. Ada bonda chat apa? Chat note? Assalamualaikum. Nak tanya ni tadi Ar-Ra'du tadi. Gini, memang Raja dengar juga sini kata baca Ar-Ra'du saat nazak. Tapi dah tak boleh nak ikut gitu, kita baca Yasin ya, boleh kan? Supaya lah baca Yasin tu kan memang boleh lah saat nazak lah, mana masa nak nak lah masuk gitu. Boleh bonda Nurihan boleh baca surah Maknanya ada kata Ar-Ra'du tadi ke bukannya semestinya untuk nazak dekat, kita baca Yasinnya lah. Boleh lah dia. Baca Yasin boleh. Ataupun kita pakat baca Quran teruslah. Contohnya kalau ada anak beranak ramai-ramai, bagi sikit seorang. Jadi baca juzuk 1 ke, jadi baca juzuk 2, jadi baca juzuk 3 sebagai contoh. Pun okey juga. Gitu. Kiranya ada ramai kata 30 juzuk kita kotel deh sama dia sakit tadi. Ya. Boleh malik juga lah. Gitu. Okey, terima kasih. Sama. Maknanya kita baca Quran tu nak dapat rahmat Allah. Supaya bila baca Quran malaikat datang, dan itulah memberikan kebaikan pada orang yang nazak tu. Okey, gitu Allah. Okey, terima kasih, faham dah tu. Sama. Puan Amirah sebagai akhirnya, sama juga bila keluarga kita dah meninggal dunia. Daripada kita duduk kumpul baca tahlil, baca Yasin, baca tahlil, lebih baik kita pakat anak beranak kita ni. Contohnya ada berapa orang anak beranak kita ni. Ayahnya meninggal, anak ada dalam 5 orang, campur dengan mak 6 orang. Okay, campur dengan cucu lagi yang dah besar-besar sikit, kita katalah semuanya 10 orang. Jadi kalau 10 orang ni, setiap orang, boleh campur dengan menantu lagi. Menantu lagi, isteri lagi, kita katalah semuanya 20 orang. Okay. Kalau 20 orang, setiap orang ambil 1 juzuk. Isteri ambil isteri memang selalu baca lah, tapi isteri boleh baca 2-3 juzuk, anak-anak tu boleh baca 2-3 juzuk, yang isteri, yang menantu, yang anak-anak, yang menantu dan cucu baca 1 juzuk seorang. Habiskan 30 juzuk dengan niat disedekahkan kepada si mati, insya-Allah. Sambil baca, habis baca 1 juzuk doa.
Ya Allah, berilah kebaikan kepada arwah tok saya yang sekian-sekian. Jadi insya-Allah tu ada kebaikannya. Dalam masa berapa lama tu Ustaz? Ya, ada masalah mana sama sehari tu kita kumpul anak-anak duduk luar negeri pun boleh lah gitu. Kalau kita Kumpul rumah pun boleh. kalau kita dapat habiskan segera 1 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak ada lah. Ya lah maksudnya anak tu anak-anak tu duduk tidak seatas rumah ni lah, maknanya kita kumpul baca 1 juzuk sama sehari. 30 juzuk tu sama sehari gitu. Tapi kumpul anak-anak lah, dia duduk luar rumah dia lah, maksudnya masing-masing baca. Betul. Dia masing-masing baca, tapi kita sama ada kita nak kumpul ramai-ramai baca ke, kita bagi tugasan setiap orang. Sebenarnya penting kenapa kita nak anak beranak kita ni bila berlaku kematian jangan lupa baca Quran. Kita baca Quran, kita kena ingat kita satu masa nanti kita pun nak mati. Okey, jadi jangan kita menghadapi kematian ni dengan baru je meninggal dunia sibuk dah tengok Maharaja Lawak. Baru je meninggal dunia sibuk dah dengan benda-benda hiburan. Kebetulan AJL pula malam tu tengok pula AJL padahal orang baru je meninggal dunia. Okey, baik. Jadi jangan macam tu, bacalah Quran. Okey. Jadi bila baca Quran itu mewujudkan suasana akhirat dalam keluarga kita. Dan walaupun anak beranak ni duduk jauh-jauh, ada yang duduk luar negara, kita bagi tugasan. Angah baca Quran ni, juzuk 1 dan juzuk 2. Doakan pada ayah dan niatkan bacaan itu kalau ada pahala, Allah sudi bagilah pahala itu kepada ayah anda. Jadi di situ kita mewujudkan suasana akhirat tersebut. Jadi setiap orang kena bersungguh habiskan. Saya masih ingat benda-benda dengan minta maaf apabila ayah mertua saya meninggal dan kami ni pada awal bulan 2 abang ipar meninggal, mengejut. Akhir bulan 2 ayah mertua meninggal. Ayah mertua dah lama sakit tapi meninggal masa tidur. Akhir bulan 3 ayah saya pula meninggal dalam keadaan memang mengejut lah. Ayah yang paling mengejut sebab sihat. 3 orang yang kami hilang dalam tempoh 2 bulan tu. Tapi ceritanya pasal ayah mertua tu, bila ayah mertua meninggal, kami dari Shah Alam bergerak balik ke Tapah. Saya tak nak bazirkan masa, saya hargai ayah mertua saya, beliau orang yang baik dan beliaulah yang telah mempersiapkan isteri saya dari kecil lagi. Jadi saya kahwin isteri saya yang baik macam tu ayah mertua saya jaga. Di saat isterinya telah meninggal dunia masa isteri saya masih kecil lagi. Okey, baik. Jadi saya pun mula baca Quran. Sepanjang buat kereta tu rasanya saya habis dalam 2 juzuk kot. Dia perjalanan ke Tapah tu dalam 1.5 jam. Kita baca, rasanya kot habis dalam habis surah Baqarah ke ataupun habis 2 juzuk. Kemudiannya bila dah habis selesai semua pengumuman ayahanda, saya sempat mandikan ayahanda. Kemudiannya bawa ke kubur saya duduk di rumah. Orang lain datang ramai untuk sembang, saya biarkan orang lain, saya baca Quran dan saya habis 5 juzuk. Pada siang tu dah habis 5 juzuk. Dan malam tu kita pun kumpul. Walaupun saya menantu dan saya menantu yang bongsu, saya minta jasa baik semua abang-abang, kakak-kakak, anak-anak saudara, cucu-cucu ni duduk, kita baca Quran dan alhamdulillah esoknya kira dah habis dah 30 juzuk dihadiahkan kepada ayahanda mertua kita dan selalu kita buat beberapa kali lah, 2-3 kali lagi kita buat supaya suasana akhirat itu wujud. Yang pentingnya yang paling penting, doa tu yang paling penting. Dalam masa yang sama, ulama kata boleh juga membaca Al-Quran, disampaikan hadiahnya kepada keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala sudi memberikan pahala tersebut. Wallahualam. Okey, syukur Pak Amirah. Kita tutup majlis dah Ustaz. Ustaz, satu nak bagi tahulah. Biasanya kalau ada berlaku kematian, contoh macam yang baru-baru ni, mak kepada Ustaz Meja Muhammad Naim kan. Kami ada buat grup tadarus JNI, maknanya setiap seorang ambil 1 juzuk. Kita hadiahkan kepada arwah. Macam itulah JNI buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, baik. Kita tutuplah Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Wafikum barakallah. Mudah-mudahan bertambah amalan kita dari sudut yang Ustaz cakap tadi, kualiti berbanding kuantiti. Tapi kalau ada kedua-duanya, alhamdulillah, masya-Allah. Moga kita menjadi penghuni syurga yang kita rindui. Amin ya rabbal alamin.
Jadi Amin. mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Istiqomah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Ustaz, izinkan saya buat sedikit ibahan untuk hari ini. 5.10 petang kita bersama-sama dengan Ustaz Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Fadil Ustaz yang amat arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian tauhid, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Ustaz pilihan, nanti kita akan beritahu. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.